Assalamualaikum dan apa khabar semua murid yang cikgu kasihi? Cikgu doakan semoga kamu sentiasa sihat. PDP Bahasa Melayu tahun 6 pada hari ini ialah penulisan bahagian B, iaitu menulis ulasan. Markahnya 15, manakala masa yang dicadangkan 25 minit. Pengenalan bahagian B. Pertama, murid-murid perlulah memahami konsep ulasan, iaitu perlu ada pendapat ataupun pandangan sendiri, isi-isi tersirat ataupun idea-idea sendiri. Ulasan mestilah melebihi 50 patah perkataan. Ulasan boleh ditulis dalam satu perenggan atau beberapa perenggan. Perenggan pertama mesti bermula dari tepi. Perenggan kedua dan seterusnya bermula di tengah. Gunakan apa sahaja yang ada dalam stimulus ataupun bahan rangsangan. 6. Untuk mendapat skor lebih baik, murid-murid hendaklah kemukakan ide-ide tersurat iaitu yang terdapat dalam bahan rangsangan atau stimulus dan ide-ide tersirat iaitu kesan dan sebab. Okey, murid-murid boleh menggunakan teknik SUKAS yang terdapat dalam kesan ataupun sebab iaitu supaya, untuk, kerana, agar dan seperti. 7. Dalam penutur atau kesimpulan ulasan ada harapan ataupun nilai dan pengajaran. 8. Guna penanda wacana yang mudah seperti antaranya, selain itu, seterusnya, di samping itu, akhir sekali. 9. Ulasan mestilah berkaitan dengan tugasan. Akhir sekali, selesai menulis ulasan, murid-murid hendaklah menyemak kesalahan pada ayat, kata, kosakata, ejaan dan tanda baca. Langkah-langkah menulis ulasan. Pertama, murid-murid hendaklah membaca soalan dan memahami bahan rangsangan. 2. Garisi kata kunci yang terdapat dalam soalan ataupun arahan. 3. Kenal pasti keseluruhan kandungan dalam bahan rangsangan. 4. Senaraikan isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat. 5. Buat ulasan. 6. Semat ulasan dari segi yang pertama, struktur ayat. 2. Ejaan. 3. P. Perbendaharaan kata. 4. I. Imbuhan ataupun wacana. Dan 5. Tanda baca. Seterusnya, marilah kita melihat contoh soalan. Langkah pertama, baca arahan ataupun soalan dan fahami bahan rangsangan. Soalannya, poster di bawah menunjukkan cara-cara menenangkan diri daripada bersedih. Tulis ulasan tentang cara-cara menenangkan diri daripada bersedih itu dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baik, langkah kedua kita tengok ya. Garisi kata kunci iaitu cara-cara menenangkan diri daripada bersedih. Langkah ketiga, kita akan lihat apa isi-isi yang tersurat terdapat dalam bahan rangsangan, iaitu cara-cara menenangkan diri daripada bersedih. Yang pertama, selalu senyum. Kedua, elakkan diri daripada perkara sedih. Ketiga, berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Keempat, memaafkan diri. Dan kelima, mengingati kejayaan. Seterusnya, okey. Kita akan pindah dalam kotak iaitu teknik PASDAQ, iaitu ada pendahuluan. Okey, ada pendahuluan, ada penanda wacana. Okey, ni teknik PASDAQ ya. Pendahuluan P, A antaranya, S selain itu, seterusnya, D di samping itu, A akhir sekali dan K kesimpulan. Baik, murid-murid tengok ya. Dalam isi-isi tersurat yang terdapat dalam bahan rangsangan,
Baik, pendahuluan ini murid-murid boleh ambil dalam soalan. Kemudian ataupun berikan pendapat atau pandangan sendiri dan seterusnya berikan contoh. Okey, seterusnya isi yang pertama. Sentiasa tersenyum. Okey, kemudian murid-murid akan luaskan dengan menggunakan idea sendiri. Okey, kemudian isi-isi tersirat, sukas, maksudnya idea-idea tersendiri, itu bagi sebab ataupun kesan. Itu supaya, untuk, kerana, agar, seperti. Okey, isi kedua, selain itu, elakkan diri kita daripada memikirkan perkara yang membuat kita sedih. Okey, isi tersirat, seperti teringat tentang kehilangan orang yang kita sayangi dan sebagainya. Isi yang ketiga, seterusnya menenangkan diri kita dengan berjumpa guru bimbingan dan kaunseling. Untuk apa ya? Sebab untuk apa? Untuk meluahkan rasa sedih dan masalah kita. Seterusnya, di samping itu, isi yang keempat. Itu hidup kita akan lebih tenang jika kita memaafkan diri sendiri. Atau apa jua kesilapan yang telah kita lakukan. Luaskan idea tersurat dan idea tersirat. Isi-isi tersiratnya berjanji tidak akan mengulanginya. Akhir sekali isi yang kelima, mengingati apa jua kejayaan yang pernah kita capai. Mengapa? Agar kita menghargai kehidupan dan akan berasa lebih tenang. Dalam kesimpulannya pula, murid-murid boleh memberikan pendapat ataupun pandangan sendiri ataupun harapan. Kita wajarlah, kita mestilah nilai dan pengajaran. Baik, marilah kita sama-sama melihat contoh jawapan. Baik, pendahuluan. Poster menunjukkan cara-cara menenangkan diri ketika bersedih. Semua manusia pernah mengalami kesedihan. Terdapat banyak cara menenangkan diri daripada bersedih. Perenggan pertama merupakan pendahuluan. Perenggan kedua adalah isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat. Antaranya, ini penanda wacana ya, kita hendaklah sentiasa senyum walaupun kita ketika menghadapi masalah. Kerana, mengapa? Sebab kerana senyum akan membuat wajah kita kelihatan ceria. Seterusnya, kita masuk isi yang kedua, isi tersurat yang bergaris tu. Elakkan diri daripada memikirkan perkara yang membuat kita sedih. Seperti contohnya isi tersirat ataupun ide-ide sendiri. Teringat tentang kehilangan orang yang kita sayang dan sebagainya. Isi yang keempat, selain itu, kita boleh menenangkan diri kita dengan berjumpa guru bimbingan dan kaunseling. Itu adalah isi tersurat yang ketiga. Isi tersirat pulanya bagi sebab untuk mengapa? Untuk meluahkan rasa sedih dan masalah kita. Isi yang keempat, di samping itu, hidup kita akan lebih tenang jika kita memaafkan diri kita sendiri atas apa jua kesilapan yang telah kita lakukan. Ini adalah isi tersurat yang keempat. Dan berjanji tidak akan mengulanginya. Perluasan ayat. Akhir sekali, isi tersurat yang kelima, mengingati apa jua kejayaan yang pernah kita capai. Mengapa? Bagi sebab agar, isi tersirat, kita menghargai kehidupan dan akan berasa lebih tenang. Ini adalah antara isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat. Kesimpulannya, bahagian penutup perenggan yang ketiga, kita wajarlah sentiasa mempunyai sifat positif dalam diri kita agar hidup kita sentiasa tenang dan bahagia. Ini adalah apa dia? Seruan ataupun harapan dan nilai dan pengajaran. Nota ayat yang digarisi merupakan isi-isi tersurat yang cikgu garisi ni. Akhir sekali, murid-murid, marilah kita melihat latihan bahagian B.
Okey, langkah pertama, baca soalan atau arahan dan lihat apa yang terdapat dalam bahan rancangan. Okey, cikgu baca dulu soalannya. Gambar di bawah menunjukkan langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Tulis ulasan tentang langkah-langkah keselamatan di jalan raya berdasarkan gambar di bawah dalam bentuk perenggan. Baik, panjangnya ulasan kamu adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Langkah pertama, mesti kamu kena baca dan fahami soalan serta bahan rancangan. Langkah kedua, garisi kata kunci. Mana kata kuncinya, kelas? Langkah-langkah keselamatan di jalan raya. Langkah ketiga, apa dia? Okey, kamu akan lihat apa yang terdapat dalam bahan rancangan ni. Gambar-gambar yang terdapat dalam bahan rancangan ni. Ada 4, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, langkah seterusnya, senaraikan isi-isi yang tersurat yang terdapat dalam gambar. Okey, yang pertama apa dia, kelas? Apa dia, murid-murid? Ya, memakai topi keledar. Mengapa? Mengapa kita perlu memakai topi keledar ketika menunggang motosikal? Mengapa? Bagi sebab. Sukas. Mengapa? Supaya. Kerana, agar seperti mengapa? Kesannya mengapa? Okey, yang kedua. Baik ya, yang kedua. Memakai ataupun mengenakan tali pinggang keledar semasa menaiki kereta. Mengapa kita perlu memakai tali pinggang keledar? Yang ketiga, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Okey, itu papan tanda yang terdapat di tepi-tepi jalan raya. Ya. Yang keempat, mematuhi lampu isyarat. Ada berapa lampu isyarat kita? Ada 3 ya. Merah, iaitu tanda berhenti. Kuning, bersedia untuk berhenti. Dan hijau, kita ataupun kenderaan akan berjalan. Akhir sekali, langkah-langkah keselamatan jalan raya ialah menyeberangi jalan menggunakan jejan tas. Mengapa kita perlu menyeberangi jalan raya menggunakan jejan tas? Mengapa? Baik, cikgu harap kamu dapat membuat ulasan berdasarkan gambar yang telah diberikan oleh cikgu ini. Dan jangan lupa hantar kepada guru-guru bahasa Melayu kamu. Cikgu rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.